Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Dan berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Usman Al-Maghribi mengatakan, adalah wajar bagi seorang yang memutuskan memisahkan diri dari kesertaan bersama sesamanya supaya bebas dari segala jenis pengingatan kecuali pengingatan kepada Tuhan, terbebas dari semua hawa nafsu kecuali keinginan mencari redha Tuhan, dan terbebas dari tuntutan diri akan segala sesuatu. Bila tidak demikian, maka tindakannya berkhalwat hanya akan melemparkannya ke dalam cubaan atau petaka, yakni fitnah. Dikatakan bahawa sendiri dalam uzlah sangat penting bagi ketenangan jiwa. Yahya bin Mu'az berkata, fikirkanlah, apakah keakraban anda adalah dengan khalwat ataupun dengan dia dalam khalwat. Apabila keakraban anda dengan khalwat, maka khalwat akan lenyap ketika anda keluar darinya. Bila keakraban anda adalah dengan dia dalam khalwat, maka di mana pun akan sama sahaja bagi anda, apakah di gurun pasir atau di padang rumput. Seorang mengunjungi Abu Bakar Al-Warraq, dan sewaktu dia akan pulang, dia mengatakan, saya telah menemukan yang terbaik dari dunia dan akhirat dalam khalwat dan kemiskinan, dan saya telah menemukan yang tercela dari keduanya, dunia dan akhirat, dalam pergaulan dengan manusia dan kemewahan. Ditanya tentang uzlah, Al-Jurairi menjawab, uzlah adalah anda masuk ke dalam kumpulan orang banyak sambil menjaga batin anda supaya tidak diharu biru oleh mereka. Anda menjauhkan diri dari dosa-dosa dan batin anda berhubungan dengan Tuhan. Siapapun yang memilih uzlah akan mencapainya. Sahal bin Abdullah At-Tustari menyatakan, khalwat baru sempurna dengan memakan makanan halal, dan memakan makanan halal baru sempurna dengan membayarkan zakat yang adalah hak Tuhan. Zunnun Al-Misri mengatakan, saya tidak menemukan satu hal pun yang lebih baik yang dapat melahirkan keikhlasan selain uzlah. Abu Abdullah Ar-Ramli mengatakan, gantilah kesertaan anda dengan orang lain menjadi sepi, makanan anda menjadi lapar, dan ucapan anda menjadi munajat, maka anda akan mati atau mencapai Allah SWT. Zunnun Al-Misri menyatakan, orang yang menyembunyikan dirinya dari sesama manusia melalui khalwat tidaklah seperti orang yang menyembunyikan dirinya dari sesamanya melalui Tuhan. Al-Junaid menyatakan, kesulitan dalam uzlah lebih mudah diatasi berbanding kesenangan berada bersama orang lain. Makhul mengatakan, memang bergaul dengan sesama manusia ada baiknya, tetapi ada rasa aman dalam uzlah. Yahya bin Mu'az menyatakan, keheningan, yakni ketenangan, adalah sahabat orang jujur. Abu Bakar Ash-Shibli selalu mengatakan, rosak wahai sahabat. Seorang bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa petanda kerosakan? Dia menjawab, satu dari sekian kerosakan adalah berkawan dengan orang yang banyak. Yahya bin Abi Kathir menyatakan, siapa bergaul dengan orang banyak haruslah menyenangkan hati mereka,
Dan barang siapa menyenangkan hati mereka, berarti telah bertindak munafik. Syuaib bin Harb menyatakan, saya berangkat menemui Malik bin Mas'ud di Kufah, dan dia sendirian dalam rumahnya. Saya bertanya, apakah anda tidak merasa sepi dan takut sendirian? Dia menjawab, saya tidak menganggap bahawa seorang yang bersama Tuhan adalah kesepian. Al-Junaid mengatakan, barang siapa menganggap agamanya sihat serta jiwanya tentera, lebih baik dia memisahkan diri dari orang banyak. Sesungguhnya zaman ini adalah zaman yang penuh ketakutan, dan orang yang bijak adalah dia yang memilih bersendirian, yakni uzlah. Abu Ya'qub As-Susi menegaskan, hanya orang-orang yang sangat kuat sajalah yang harus menyendiri. Akan halnya orang-orang seperti kita, bergaul dengan orang banyak lebih menguntungkan, sebab kesedaran akan satu sama lain akan menolong kita bermujahadah. Ash-Shibli memerintahkan Abu Abbas Ad-Damaghani demikian, praktikkan bersendirian dan hadapkan muka anda ke dinding sampai anda meninggal dunia. Seorang menemui Syuaib bin Harb yang bertanya, mengapa anda di sini? Orang tersebut menjawab, saya berharap dapat berserta dengan anda. Syuaib menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya ibadat tidaklah kekal istiqamah dengan bergabung dengan orang lain. Orang yang belum akrab dengan Tuhan tidak akan menjadi akrab dengan apa pun. Seorang ditanya, hal mengkagumkan apakah yang telah anda temukan dalam perjalanan anda? Dia menjawab, Khidir AS menjumpai saya dan dia ingin menyertai saya. Saya khawatir dia mengganggu pergantungan saya pada Tuhan. Salah seorang sufi ditanya, adakah seorang atau sesuatu di tempat ini yang dengannya anda merasa akrab? Dia menjawab, ada. Lalu dia merentangkan tangannya untuk meraih mushaf Quran. Dengan meletakkan di atas pangkuannya, dia menjawab, ini. Berkenaan dengan makna ucapan itu, para sufi membacakan baris-baris berikut. Buku-buku di sekitarku tidak meninggalkan tempat tidurku, kerana di dalamnya terdapat obat bagi sakit yang kusembunyikan. Seorang bertanya pada Zunnun al-Misri, bila uzlah tepat bagi saya, yakni sesuai? Dia menjawab, ketika anda sanggup memisahkan diri anda dari diri anda sendiri. Ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, apakah obat bagi hati yang sakit? Dia menjawab, berjumpa dengan sesama manusia sejarah mungkin. Dikatakan, apabila Tuhan hendak memindahkan hambanya dari kehinaan kekafiran menuju kemuliaan ketaatan, dia menjadikan intinya dengan bersendirian, kaya dalam kesederhanaan, dan mampu melihat kekurangan dirinya. Barang siapa telah dianugerahi semua ini, berarti telah mendapat yang terbaik dari dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba untuk mengupas tajuk uzlah yang dibincangkan oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Kita faham bahawa uzlah itu penting di dalam memperbaiki diri kita. Uzlah itu penting untuk meningkatkan iman kita. Bahkan bagi mendapatkan kemanisan ibadat, tidak mungkin kita berhasil memperolehinya dengan bersama dengan manusia. Bahkan kalau terhasil sekalipun, ia bersifat sementara. Ya, ada orang pergi camp munajat, camp zikir munajat, mereka seperti ikhlas menangis waktu melantungkan zikir-zikir, tapi bersifat sementara. Kerana hanya orang yang mampu memperolehinya dengan uzlah. Kita bercakap pada situasi zaman kita. Uzlah yang bagaimana sesuai, uzlah yang bagaimana dituntut, dan uzlah yang bagaimana benar-benar memberi kesan dalam kepribadian kita. Kerana kita tahu kesudahan kita kembali pada Allah, dan Allah menilai kita pada amal kita, keimanan kita, kesalehan kita, dengan kata lain takwa. Maka kita berusaha untuk memperoleh takwa. Maka tidak ada cara yang paling berkesan selain daripada beruzlah. Bukan kita sekadar menyebut hal duniawi, dalam hal
hal ukhrawi dan hal duniawi. Siapa pun nak hal duniawi, dia pun beruzlah. Kita zaman student nak periksa, exam, apa tuan-tuan buat? Uzlah. Jangan ada kawan masuk bilik kita, kita sibuk membaca, mengulang kaji, buat latihan. Kita beruzlah, kurang bercakap, pergi kantin makan, masuk balik bilik. Kita terus sibuk membaca, menganalisis, melatih diri kita, lalu kita menjawab soalan. Sepakat manusia, dengan beruzlah kita berjaya. Kalau hal duniawi terang lagi bersuluk, bagaimana kita memperoleh kejayaan? Bagaimana hal ukhrawi yang lebih memerlukan kesungguhan kita? Kerana Allah Ta'ala suka orang yang bersungguh. Allah Ta'ala suka orang yang merancang untuk mendapat sesuatu. Allah Ta'ala suka orang melakukan sesuatu dengan berhemah, dengan berstrategi, dengan ilmu. Maka uzlah ini salah satu daripada ilmu kita. Bagaimana nak mendapatkan kemuliaan, kedudukan di sisi Allah. Baik, kita lihat kata-kata ulama yang sesuai dengan zaman mereka, yang sesuai dengan orang yang mereka bercakap, dan kita nak himpunkan semua kata-kata ini untuk melihat mana yang sesuai untuk kita. Dan kadang kalau tuan-tuan baca, ustaz Syekh ni kata begini, ni kata begini, ya, kerana mereka bercakap pada kesesuaian yang berbeza. Tuan-tuan, macam kita beli baju lah, tak semua pakai size S, ada yang pakai size L, SL, double SL, mungkin triple XL. Tapi pakaian yang sama untuk menutup aurat, memperlihatkan keindahan. Sama juga dalam definisi uzlah, kadang-kadang nampak berbeza, tapi ia merujuk kepada orang-orang yang mungkin berlainan pendekatannya. Baik, kita lihat apa kata Abu Usman Al-Maghribi. Dia kata uzlah yang sebenar bila kamu berjaya membebaskan kehendak diri kamu. Tuan-tuan sekalian, di antara perkara yang membinasakan kita bila kita terlalu memenuhi, melayani kehendak kita. Sama ada kehendak kita yang bersifat duniawi atau kehendak-kehendak kita yang bersembunyi di sebalik hal agama kita. Barangkali dalam hal agama kita, kita nak glamour, popular, dikenali, dianggap sebagai warak, bertakwa, dianggap sebagai orang dihormati. Itu juga syahwat dalam dunia, dalam akhirat kita. Jadi seorang yang beruzlah sebenar, dia mampu membuang kehendak dirinya untuk dia melihat Allah segala-galanya. Saya tak ada keinginan untuk belajar supaya nampak alim. Saya tidak punya keinginan waktu saya beribadat pada Allah untuk dikatakan warak atau ahli ibadat. Jauh sekali untuk orang panggil saya wali. Itu bukan keinginan saya. Tetapi keinginan saya untuk mendapat redha Allah. Siapa yang mampu membebaskan dirinya daripada semua keinginan, maka dia berjaya sebenarnya beruzlah. Seolah-olah Abu Usman Al-Maghribi melihat uzlah itu ialah bagaimana kita membentengi diri kita daripada kehendak diri kita sendiri. Itu satu dalam makna uzlah. Kemudian bila disebut tentang kemuliaan uzlah, kata Yahya bin Mu'az bahawa apakah keindahan yang kamu dapat tadi kerana uzlah atau kerana Allah? Kalau kerana uzlah kamu dapat, bila mana habis tempoh uzlah, kamu kembali diam. Tapi kalau kamu dapatinya kerana Allah, di mana pun kamu mampu beruzlah. Umpama gini tuan-tuan, kita disiplin. Apakah disiplin kita sebab kita duduk di asrama, atau sebenarnya disiplin itu memang ada dalam diri kita? Kalau disiplin duduk ke asrama lah kita bangun awal, baca buku. Tapi bila duduk kat rumah, bangun lambat. Setengah penduduk negara tertentu amat berdisiplin bila berada di negara dia. Bila dia masuk negara orang, dia hilang disiplin. Sama juga khalwat. Apakah khalwat itu hanya waktu berkhalwat kamu dekat dengan Allah, atau memang kamu cari pendekatan dengan Allah? Maka di mana-mana kamu dekat dengan Allah. Khalwat cuma satu jalan tarbiyah. Selepas itu kamu terus menikmati keindahan itu. Tapi ada setengah orang, dia khalwat ditunjuk rapat dengan Allah, lepas tu macam biasa juga. Tidak begitu. Jadi kehidupan kita memberi maksud khalwat dan uzlah. Bukan pada satu tempat, pada keadaan situasi. Macam saya contohkan disiplin tadi. Saya orang berdisiplin. Kalaupun alam asrama saya sudah tempuhi, saya sekarang dah besar, saya tetap bangun awal sebagaimana saya duduk asrama. Bangun 4 pagi, saya solat tahajud, saya baca buku, saya baca Quran, saya solat berjemaah subuh.
Sebagaimana saya pernah lakukan di asrama waktu saya menuntut ilmu dahulu, demikian waktu saya melakukannya sekarang, kerana ia menjadi sebahagian kehidupan saya. Sama juga uzlah. Ada orang dengan uzlah rasa seronok, menangis, berlinang air mata. Habis uzlah tak ada, tak rasa apa-apa. Dia cuma dalam kem uzlah tu dia hebat. Macam juga kita sebut semangat Ramadan. Habis Ramadan semangat dia hilang. Ini semangat Ramadan yang disebut sebagai Ramadaniyun, hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Bukan maksudnya kita kata syirik, tak. Maksudnya semangat dia, ibadat dia cuma semangat Ramadan. Bila Ramadan tak ada, kendur. Ya benar, bila datang Ramadan kita lebih melakukan amalan, lebih. Tapi bukan kita berhenti buat ibadat selepas Ramadan. Cuma Ramadan tu lebih lagi. Lebih lagi. Begitu orang yang benar-benar dapat memahami sesuatu nilai ibadat mereka kepada Allah. Jadi uzlah, seperti kata Yahya bin Mu'az, bukan kerana kamu gembira uzlah itu, kamu gembira dengan Allah. Maka di mana pun kamu, di padang pasir, di padang rumput, kamu akan rasa nilai uzlah. Ada seorang bertanya kepada Abu Bakar Al-Wara. Dia bertanya atau dia berkongsi ilmu. Dia kata apa? Sewaktu dia pulang, dia kata, waktu pulang daripada uzlah, saya dah temu benda yang paling terbaik di dunia dan di akhirat. Saya dah tahu. Yang paling terbaik ialah khalwat dan kemiskinan. Apa maksud khalwat dan kemiskinan? Maksud khalwat di sini ialah banyakkan masa dengan Allah. Banyakkan masa dengan Allah itu khalwat. Kemiskinan di sini, apa maksud kemiskinan? Apakah merempak jadi peminta sedekah? Bukan. Bererti tuan-tuan sekalian, kita membebaskan keinginan kita dengan dunia. Memang kita nak dunia, tapi keinginan kita tidak kepada dunia sehingga kita berkiblatkan pada dunia, merendahkan diri pada dunia, tidak. Maka ini maksud jiwa miskin yang tidak berhajat kepada dunia. Dan saya menemukan ada dua benda tercela. Yang pertama ialah dunia. Orang yang sayang dunia, rasa indah dunia, rasa kekal di sini. Dan yang seterusnya ialah akhirat. Yang seterusnya ialah kemewahan. Artinya dia kata yang boleh merosakkan, yang boleh merosakkan, perkara yang boleh merosakkan dunia akhirat, yang pertama ialah bergaul dengan manusia, yang kedua ialah kemewahan. Tadi dia kata yang bahagia dunia akhirat, uzlah. Yang menjadikan paling baik dunia akhirat ialah kemiskinan. Kemudian yang merosakkan dunia akhirat, dua, bergaul dengan orang dan kekayaan. Apa maksud kekayaan? Mereka yang menjadikan kehidupan mereka itu memburu kekayaan semata-mata. Bukan kaya dia kerana kebaikan, ketaatan, bukan. Nak kaya supaya dikatakan dia kaya. Yang ini yang disebut oleh Nabi SAW. Wa in kharaja yas'a riya'an. Kalau seorang keluar mencari rezeki kerana dia riak, atau supaya orang kata dia banyak harta, fahuwa fi sabili syaitan, dia berada pada jalan syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladhi jama'a malan wa addada alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Mereka dilalaikan dengan sifat mereka mengumpulkan kekayaan sehingga datang kepada mereka hari kematian. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, alladhi jama'a malan wa addada, himpun harta mengira-ngira, yahsabu annama lahu akhlada, menyangka harta itulah yang mengekalkan di dunia. Harta itulah yang membahagiakan. Dia silap. Harta bukanlah mengekalkan kita di dunia, jauh sekali membahagiakan. Ustaz, ada harta ni bahagialah. Ya memang pada permulaannya begitu. Tentu kita nak ukur bahagia atau tak bahagia bukan pada ukuran permulaan. Sama kalau kita tengok orang kahwin, mula-mula dia kahwin, dia kata bahagianya aku bagai nak gerak, dia ambil gambar 4,000 keping. Bahagia. Tak sampai setengah tahun cerai. Betul tak nilai bahagia dia? Aku dia mula-mula kahwin, belah kek pakai pedal. Ni pegang, bukan kek 2 tingkat, 12 tingkat. Jual foto ada. Ni dia punya plumbing dia kalah singgah sana istana. Hebat. Apakah orang akan kata dia bahagia? Dan dia kata saya rasa seronok ini bahagia. Lalu orang akan melihat kehidupan dia. Belum dia melalui tempoh yang panjang, cuma sekerat tahun, mereka sudah berfikir tidak tinggal sebumbung, bercerai-berai. Maksud saya tuan-tuan, kalau kita nak kata sebab ada harta mula seronok dapat borong kereta mewah 18 buah, rumah agam 10 buah, lepas tu bahagia. Tidak, bohong. Bahagia bukan begitu. Bahagia bukan simpelnya begitu. Kerana Allah dah jadikan kebahagiaan itu
dengan mengingati Allah. Allah jadikan bahagia itu bila kita melihat akhirat, bukan melihat dunia. Sebab itu perkara yang boleh mencelakakan kita bila kita meletakkan kemewahan itu sebagai matlamat kita, bukan. Bila tanya kepada Imam Jurairi tentang uzlah sebenar, apakah itu uzlah? Maka dijawab, ialah uzlah, kamu boleh bergaul dengan orang, tetapi perangai-perangai manusia tidak mengganggu kamu, mengharu-birukan kamu. Kamu tetap bersama dengan Allah, batinmu berhubungan dengan Allah, maka kau berjaya dalam uzlah. Artinya Imam Jurairi menyebut tentang intipati uzlah. Uzlah ni dia ada gambaran. Gambaran ni kita jauh daripada orang, kita bersendirian, kita duduk satu tempat, itu gambaran. Tetapi hakikatnya ialah kita mula mengetahui bahawa tiada orang boleh mempengaruhi kita. Tiada orang yang boleh menyuruh kita, memerintah kita. Yang boleh menyuruh kita, memerintah kita ialah Allah. Tidak ada orang boleh mengembirakan kita dengan janji mereka atau menakutkan kita dengan amaran mereka. Tapi yang mengembirakan kita ialah janji Allah, yang menakutkan kita amaran Allah. Tak ada orang boleh mengecam kita, menakut-nakutkan kita dengan segala kita katakan kesamsingan dia, kekuatan dia. Sebab kita tahu dia tak kuat. Tapi yang menakutkan kita ialah kekuatan Allah. Maka ini orang beruzlah yang melihat natijahnya bahawa manusia semua dan perangai manusia tidak mengharu-birukan dia. Kan dia cuma berhubungan dengan Allah. Dan ini yang Nabi SAW sebut. Ketahuilah kalau seluruh umat ini, manusia dan jin, berhimpun untuk memudaratkan kamu, mereka tidak mampu memudaratkan kamu, melainkan dengan apa yang Allah izinkan. Dia faham uzlah dia. Sahal kata, seorang yang benar-benar namanya khalwat yang sempurna, dia makan makanan halal, dia mengeluarkan zakat. Artinya tuan-tuan, bukan makna khalwat membebaskan diri dari tanggungjawab. Dalam khalwat ada tanggungjawab. Mengeluarkan zakat kekal, baik zakat fitrah, baik zakat harta. Mencari makanan halal kekal. Dengan khalwat curi pisang orang. Sebab khalwat dalam hutan, makan buah pisang orang. Itu tak panggil khalwat, itu perompak. Walau apa pun kita susah, tetap cari rezeki halal. Dan tetap mengeluarkan tanggungjawab kita pada Allah, zakat. Yang saya sebut sebelum ini, pada kuliah sebut sebelum ini, bahawa nilai sebenar uzlah ialah tidak meminggirkan tanggungjawab yang sudah sedia ada, syariat. Sebab itu kita dah sebut dalam kuliah subuh kita sebelum ini, bahawa syarat uzlah tadi dia ada ilmu, tauhidnya, syariatnya, supaya tidak ada perkara wajib yang diabaikannya. Kemudian lihat kata Zunnun al-Misri, tidak ada yang lebih baik yang boleh memampukan kita mendapat ikhlas melainkan uzlah. Tuan-tuan, kita uzlah paling minimum tuan-tuan bangun seorang diri malam hari. Yang Nabi SAW berkata, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seorang lelaki yang ingat Allah bersendirian lalu mengalir air mata. Nabi SAW menyebut tentang kemuliaan seorang suami atau isteri yang bangun malam tanpa disedari oleh pasangan masing-masing, lalu bermunajat, lalu berdoa, lalu menyebut nama Allah, kemudian dia menangis, dia akan dapat keikhlasan. Jadi untuk memperoleh keikhlasan, tak akan kita peroleh dengan ada orang ramai depan kita. Sebab apa? Kita tetap melihat pujian orang tu. Oh, orang tu kata hebatnya dia, bagusnya dia, waraknya dia, zuhudnya dia. Lagi mana ada orang depan kita, kita seperti mendambakan pujian dia. Tapi bila tak ada orang, taulah kita pujian yang patut kita peroleh cuma dari Allah, itulah ikhlas. Kemudian lihat apa kata Imam Ar-Ramli. Dia kata, kalau kamu boleh gantikan bergaul dengan orang dengan sepi, boleh tak kamu daripada seronok bergaul dengan orang, pilih kesepian, makna uzlah, belajar bersendirian. Daripada kamu biasanya makanan kamu makan, untuk kamu memilih lapar, yang puasa. Kalau kamu boleh, kita kan tuan-tuan seronok bersama kawan, ubah jadi seronok bersendirian. Kita berjaya beruzlah. Kita kan seronok makan, ubah jadi seronok lapar, yang ini berpuasa. Dan daripada bercakap kepada munajat, kita kan seronok sembang, tukar pada munajat. Tuan-tuan, kita dah beritahu apa beza doa dengan munajat. Doa ni kan kita minta, ya Allah, aku nak rezeki, aku nak kaya, aku nak jodoh. Itu doa, maksudnya meminta. Bila sebut munajat, jadi mengadu.
Ya Allah, aku sudah tua ya Allah, sudah lemah tubuh badanku, sudah hilang kekuatanku. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang menciptakan, yang memberi dan mengambil. Jadikan aku sentiasa bersyukur dan bersabar. Itu munajat kita. Kita bercakap, berbicara dengan Allah, mengadu. Macam tuan tersembang dengan orang macam mana? Saya dah cak penceng ni, boring dah, bosan, tak ada kerja nak buat. Duk rumah seorang-seorang, bini pun kerja, jadi tak tahu nak buat apa. Kita nganga seorang-seorang. Kita cerita ke kawan kita, moga-moga kawan kita boleh beri cadangan. Gini lah, kau ikut aku, kita buat aktiviti sikit. Dia tanam kau jagung, tak payah nganga mulut lagi. Ini cadangan. Tuan-tuan munajat, kita kata, Ya Allah, aku rasa kesunyian, kebosanan. Ya Allah, manusia sudah meninggalkan aku. Ya Allah, manusia memfitnah aku. Ya Allah, aku lemah bila berhadapan dengan manusia. Di situ munajat kita mengadu pada Allah. Lihat bagaimana apa yang Allah berikan pada kita. Ia berbeza dengan doa. Doa ni kita just minta. Minta apa benda? Minta. Saya kata minta rezeki, umur panjang, minta dapat jodoh, minta dapat zuriat dan sebagainya. Zunnun al-Misri menyatakan, orang yang menyembunyikan dirinya pada manusia melalui khalwat tidaklah seperti orang yang menyembunyikan dirinya dari sesama Tuhan. Baik, khalwat atau uzlah, kita menyembunyikan diri kita dari manusia. Tapi ada yang lebih tinggi pada uzlah dan dalam makna sebenar, kita menyembunyikan diri kita daripada diri kita. Oh, macam pelik ayat ni. Macam saya sebut tadi, kita tak ada keinginan kita, ia lebih pada perintah Allah. Macam gini tuan-tuan, bila seorang suruh kita buat kerja, kita buat kerja, kita nampak apa? Lepas ni dapat upah. Kakak begitu. Atau lepas ni dia akan angkat aku lah, naik pangkat. Itu orang yang ingin sesuatu untuk diri dia. Tapi bila mana ada seorang suruh buat kerja, dia tak nampak pangkat, dia tak nampak gaji, tak nampak. Dia nampak bahawa perlu dia mendengar ini kerana dia memuliakan orang ni. Artinya bukan saya beruzlah untuk dapat sesuatu untuk diri saya. Dia katakan saya warak, dia kata saya kan orang bertakwa, dia katakan orang saya wali Allah. Bukan, itu kehendak diri saya. Saya ingin menjadi hamba Allah. Tiada kehendak diri saya. Kata Junaid, sulit dalam uzlah lebih mudah diatasi berbanding senang bersama orang. Tentu kadang-kadang bila kita beruzlah macam mudah buat, tapi bila praktik betul-betul depan orang, akhirnya perangai kita pun hancur. Ya, waktu uzlah tak ada orang, okey. Tapi bila bersama orang, kita boleh rosak. Maknanya beruzlah lah sehingga kita berjaya mengubah diri kita, sehingga waktu mana kita bersama dengan orang. Kalau setakat uzlah, lepas tu bila kembali pada manusia, bergaul manusia, kembali kita rosak, maka uzlah itu tidak berjaya apa-apa. Kata Yahya bin Mu'az, sahabat paling baik ialah uzlah. Ketenangan sebenar ialah tuan-tuan beruzlah. Dengan kata lain, uzlah ini memberikan banyak kemuliaan pada kita. Maka di antara syarat uzlah tadi, mengurangkan bersahabat dengan manusia, kurangkan kawan. Kenapa bila kita banyak kawan, kita jadi munafik? Munafik macam mana pula? Ya, kita masing-masing nak jaga hati kawan. Kita nak puji orang tu, nak puji orang ni. Munafik. Kita berbohong. Yang gemuk kita kata awak ni kurus lah. Munafik kita. Nak ambil hati dia. Awak ni muka berseri-seri, padahal muka berjerawat. Tak apalah sebut berseri-seri. Munafik kita. Kita kata awak ni baiklah, baguslah. Awak ni ramai orang puji awak, padahal tak, awak tak puji pun dia. Dia menyebutnya semata-mata menjaga hati kawan dia. Sifatnya munafik. Kata Yahya kata Shu'aib bin Harb, waktu mana dia bertemu dengan seorang ulama yang bernama Malik bin Mas'ud, atau disebut Syekhul Islam. Dia kata, kamu tak rasa sepi ke duduk seorang-seorang? Lalu kata Malik bin Mas'ud, sejak bila pula orang beruzlah duduk seorang-seorang? Dia bersama dengan Allah. Tak mungkin sunyi orang bersama dengan Allah. Tuan-tuan, zahir kita tengok, waktu kita bersama dengan orang, kita rasa macam gembira. Sebenarnya kita sedang menjemput kesunyian datang dalam diri kita. Lagi ramai kawan kita dengan manusia, lagi besar kesunyian akan menimpa kita. Tetapi kalau kita sentiasa bersendirian dengan Allah, makin banyak masa yang kita bersendirian dengan Allah, makin kita gembira suatu hari nanti. Contoh, orang biasa ada kawan 40 orang. Lepas tu kawan dia hilang, apa jadi? Dia sunyinya 40 kali ganda. Lepas tu dikumpul lagi 100 orang. Hilang 100 orang, dia akan sunyi 100 kali ganda. Tapi orang yang biasa bersendirian dengan Allah,
Sekali dia bersama dengan Allah, bersendirian, dia makin memanggil kegembiraan datang, kegembiraan datang, kegembiraan datang. Kerana Allah sentiasa bersama dengan dia, ada pun manusia tidak. Maka itu secara logiknya, bagaimana menjemput manusia sebenarnya menjemput kesepian datang. Dan beruzlah dengan Allah sebenarnya menjemput kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan untuk bersama dengan kita. Dan kita lihat lagi bagaimana para ulama mengajar kepada kita untuk mempraktikkan uzlah ini. Kita lihat apa yang disebut oleh Imam Shibli waktu mana dia menyuruh muridnya Abbas Ad-Damaghani dengan berkata, praktikkan bersendirian dan hadapkan muka kamu ke dinding sampai meninggal dunia. Cuba praktik. Praktik pertama tengok dindingnya. Kita cuba kita praktik bersendirian. Contoh, kita datang awal surah masjid, kita baca Quran. Itu praktik bersendirian. Kita berzikir. Itu praktik bersendirian. Biar lebih lama. Saya datang surah kan sembang tak? Saya ambil 20 minit. Esok 25 minit. Tolak 30 minit. Dan saya melatih bersendirian. Biar saya tengok dinding pun tak apa. Latih dia melihat dinding dengan maksud bersendirian. Dan bila ditanya pada seorang orang alim, orang soleh, apakah perkara yang paling mengagum dalam hidup kamu? Dia kata, aku pernah bertemu Khidir AS. Dia nak ikut aku untuk sama-sama beribadat, aku tak bagi. Kenapa? Aku bimbang, aku melihat kebergantunganku padanya bukan pada Allah. Dia kemuncak seorang beruzlah. Tuan-tuan, tidak ada seorang lagi yang mampu menjadikan arahnya itu berubah. Dia cuma dengan Allah. Dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Maka ini kejayaan dalam beruzlah. Sebab itu kita lihat di antara doa Nabi SAW. Nabi pernah berdoa dengan makna yang kita sebut tentang uzlah ini. As'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu takut kepadamu ketika mana dalam keadaan ghaib, yakni beruzlah, atau dalam keadaan bersama manusia. Artinya tuan-tuan, kita mohon waktu bersendirian kita takut Allah. Sebab itu perlu kita beruzlah dan menghadirkan rasa gerung, rasa haibah Allah, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bertanya pada Zunnun Al-Misri, bila uzlah sesuai? Dia tanya pada keadaan dirinya. Ya, apa kata Zunnun Al-Misri? Ketika anda sanggup memisahkan diri anda dari diri anda sendiri. Baik, bila uzlah sesuai? Bila kamu berjaya memisahkan diri anda, diri kamu daripada diri kamu, yang kita telah jelaskan tadi. Yang ni kita tak lagi punya kehendak, kita cuma ingin beribadat pada Allah. Tak ada cerita kita nak pujian orang, tak ada cerita kita nak dapat kelebihan tertentu, tak ada. Ia semata-mata ibadat kepada Allah. Siapa yang melihat semata-mata ibadat, orang inilah yang mendapat keikhlasan yang paling tinggi dalam kehidupannya. Ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, apakah obat bagi hati yang sakit? Dijawab, jarang-jarang jumpa manusia. Contoh, kalau kita tengok orang yang biasa hati sakit, saya sakit hati lah Ustaz, saya sakit hati, sebab dia banyak dengan orang. Jadi kalau kita nak obat hati kita biar sentiasa gembira dan kuat, kurang-kuranglah bersama dengan manusia. Walhasil daripada perbahasan kita, tuan-tuan, makna uzlah, yakni bagaimana kita membatasi pergaulan kita dengan manusia, dan bagaimana kita membatasi waktu kita dengan manusia, dan bagaimana kita membatasi pengaruh manusia kepada kita. Dan dengan makna uzlah, kita memperbanyakkan masa dengan Allah, kita memperbanyakkan ketaatan kita pada Allah, kita memperkuatkan kelazatan, keindahan beribadat dengan Allah, dan kita melatih diri kita untuk gembira bersendirian demi untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka sempurnalah makna uzlah. Moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk beruzlah dengan maksud bagaimana mendekatkan diri pada Allah, memperbanyakkan lagi masa dan ruang kita dalam ibadat kita pada Allah. Kerana kita pasti nanti akan beruzlah juga walau kita enggan di dalam kubur kita bersendirian. Itulah uzlah yang sedang menanti amalan-amalan yang telah kita lakukan. Jangan nanti waktu detik uzlah yang wajib itu kita datang, kita pulang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.